akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, Kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan para pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita rasa syukur, rasa terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang masih lagi Allah taala kurniakan kepada kita, iaitu nikmat beribadah kepada Allah. Tuan-tuan, untuk pagi ini kita teruskan lagi pembacaan kitab Risalah Tauhid Imam Arsalan, dan kita masih lagi setakat apa yang saya tanda di sini ya, iaitu fasal tauhid yang murni. Ya, tauhid yang murni, dan di antara perkara yang disebut oleh Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala, beliau mengatakan fatujaddidu lahu fi kulli sa'atin wa waqtin tauhidan wa imanan. Maka dengan demikian tujaddid, kamu hendaklah menambah lahu baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, fi kulli sa'atin wa waqtin, setiap masa dan waktu, tauhidan, akan tauhid, wa imanan, dan keimanan. Tuan-tuan, salah satu daripada perkara yang kita kena tambah dalam hidup kita, tambahkan keimanan kita kepada Allah dan perkuatkan atau murnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya baca syarah dia tuan-tuan sekalian, muka surat 43 kalau yang ada kitab. Masih ada. Baik, muka surat 43 ni tuan-tuan, di sana ada satu perbahasan ringkas lah tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan sudah sedia maklum perbezaan antara tauhid dan iman. Dalam pernyataan ini sebagaimana menurut Imam Al-Nabulsi, yang pertama, tauhid adalah terjemahan atau perealisasian bahawa ia, iaitu hakikatnya adalah dia, bukan kamu. Ia di sini kalau tambah sikit tuan-tuan, saya ulang lagi sekali. Satu perkataan yang selalu kita dengar, iaitu tauhid, yang kita terjemah pada bahasa mudahnya ialah mengesakan Allah. Ini yang sudah sekian lama kita faham. Apa makna esa? Allah itu Tuhan yang Maha Tunggal. Apa makna tunggal? Tidak berbilang-bilang. Kenapa ulama meletakkan perkataan-perkataan itu? Supaya meresap masuk dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan. Tidak akan mungkin sekali-kali kita menduakan Allah atau mentigakan Tuhan dan sebagainya. Sebagaimana di luar sana manusia ni bukan setakat menduakan, mentigakan, bahkan ribuan bagi mereka tu Tuhan-Tuhan, ada yang namanya dewa, ada yang nama macam-macam tuan-tuan. Tapi kita ni tidak mengesakan Allah, iaitu siapa Allah? Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal dan tidak berbilang-bilang. Itu makna yang selalu kita dah faham dan kita dah tahu dah. Cuma di antara kalam ulama di sini, apa makna tauhid? Ia adalah suatu perkataan yang menterjemahkan pada Allah itu bahawa hakikatnya adalah dia, bukan kita. Apa makna hakikatnya bukan adalah dia? Dia satu-satunya Tuhan dan tiada Tuhan selain dia. Ya, jangan ada di kalangan kita, saya tak adalah tuan-tuan ya. Jangan ada di kalangan manusia ni yang ada merasai dia itu Tuhan. Karena Tuhan itu hanya dia, bukan kamu. Itu maksud dia. Yang kaya hanya dia, bukan kamu. Yang berkuasa hanya dia, bukan kamu. Yang berilmu hanya dia, bukan kamu. Kamu di sini kembali pada diri kita lah. Sebab mungkin ada orang rasa dia rasa dia apa? Dia kaya ya. Dia rasa dia berilmu, dia rasa dia kuat. Bukan, yang kuat hanya dia. Selain dia tidak ada sedikit pun kekuatan, kecuali kekuatan yang diberi oleh dia. Ini tauhid. Jadi selama mana saya dengan tuan-tuan menanamkan perasaan hati kita, dalam hati kita itu bahawa segala-galanya adalah dia, semuanya adalah dia, dan semua ini daripada dia dan kembali kepada dia, maka itu adalah tauhid. Dan di saat saya dengan tuan-tuan merasai, walaupun sedikit merasai diri kita, itu adalah syirik yang tersembunyi dalam diri kita. Okay, tuan ya. Yang kedua, apa makna iman? Sebagaimana kita sedia maklum, iman ini ada suatu perkataan yang membawa maksud percaya dan yakin. Ini kita dah sedia maklum tuan-tuan. Cuma di sini dia sebut bahawa iman adalah kepercayaan ataupun pembenaran tentang hakikat tersebut, bahawa adalah dia, bukan kamu juga. Itu maksud dia. Ya, kita percaya dia wujud. Iman kepada Allah, Allah yang maha wujud.
Iman kepada Allah, Allah yang maha berkuasa. Iman kepada Allah, Allah yang maha bijaksana. Maka kepercayaan ini seluruhnya kembali kepada Dia, iaitu Allah. Tidak sedikit pun kembali kepada diri kita. Itulah tauhid dan iman. Wallahu a'lam. Baik, maka maksud tauhid di sini adalah zahirnya sifat keesaannya, iaitu wahdaniyah kepada hambanya, sehingga tenggelam penghayatan hatinya ke dalam wahdaniyah tersebut, sehingga tiada lagi yang tinggal pada dirinya selain daripada pembenaran dengan hati, iaitu tasdiqu bil qalbi, bahawa yang demikian iaitu yang wujud secara hakiki adalah Allah, dan selain Allah itu wujudnya tidak benar, iaitu tidak hakiki. Jadi ini tuan-tuan bahasa ulangan aja ni tuan-tuan, saya ringkaskan beginilah. Allah kita yakin dan percaya Dia Tuhan yang maha wujud. Kita ni sebenar-benarnya dari segi bahasanya tidak wujud, tetapi makhluk-makhluk yang diwujudkan oleh Allah, yang dicipta oleh Allah. Ya. Allah Tuhan yang maha hidup. Kita ni sebenarnya tak hidup, tapi kita dihidupkan oleh Allah dengan Allah itu yang maha hidup. Maka kalau semuanya dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, semuanya kita menyaksikan hanya Dia dan membenarkan hanya Dia, itulah berhimpun dalam diri kita tauhid dan iman kepada Allah yang benar. Selain itu tidak benar. Ya, kalau kita merasakan diri kita wujud dengan diri kita sendiri, itu lagilah dahsyat tuan-tuan. Kerana tak ada manusia pun yang wujud dengan dirinya. Ya, sebagaimana saya sebut pada tuan-tuan sebelum daripada ini, dan kita pun dah khatam ada satu kitab suatu ketiga dulu. Ya. Kita sekarang ada tak? Ada. Adakah kita ada dengan sendirinya? Tak. Tapi kalau kita ada tidak dengan sendirinya, sudah tentu kita diadakan. Maka siapa yang mengadakan kita? Maka jawapan daripada lisan kita adalah Allah. Adakah jawapan daripada lisan kita itu Allah? Begitu juga pembenaran dalam hati kita? Maka ya. Dan siapa yang mencipta kita? Ada tak selain daripada Dia? Tidak ada. Maka itulah berhimpunnya tauhid dan iman dalam diri saya, dalam diri tuan-tuan yang benar. Selain itu, iman dan tauhid yang tidak benar. Okey ya? Baik, kemudian tak adalah tuan-tuan. Kemudian saya ringkaskan pada tuan-tuan. Baik, kemudian kita masuk, ni saya ringkas tuan-tuan sekalian ya. Dulu ada Tuan Haji Fadil, dia photostat kitab ni. Kitab ni susah tuan-tuan, dia hanya cetak untuk madrasah. Memang cetak untuk madrasah ni hanya untuk pelajar. Jadi bila mana gitu ada orang panggil apa? Tidak diedar untuk pengajian umum lah. Baik, setelah kita memahami dari sudut maksud tauhid dan iman, ada satu perkara lagi yang kena tambah dalam diri saya, dalam diri tuan-tuan, dalam hati kita. Oleh kerana iman dan tauhid itu di hati. Hati itu adalah persoalan rasa. Maka bila mana kita hayati ataupun kita bicara tentang rasa, maka ketika itu kena ada satu penghayatan terhadap tauhid, penghayatan terhadap iman. Wallahu alam tuan-tuan, saya tak mahir sangat dalam bahasa Malaysianya penghayatan. Tapi kalau kita ikut bahasa asal, perkataan hayah di situ kalau diambil daripada bahasa Arab, dia memberi makna hidup. Maka bila mana kita memahami hakikat tauhid dan hakikat iman, maka hati dan jiwa kita mesti hidup sentiasa, setiap saat, setiap waktu, setiap ketika dengan tauhid dan iman itu. Cuma masalah saya, masalah tuan-tuan, masalah kita ni biasalah tuan-tuan. Ada waktu hati kita merasai keimanan itu kepada Allah. Terutamanya di saat saya dengan tuan-tuan solat, duduk dalam rumah Allah. Tapi bila mana kita pergi ke pasar, adakah penghayatan itu masih kita rasa? Atau dah hilang sedikit rasa atau berkurangan sedikit rasa? Macam mana tuan-tuan? Masa baca Quran kira okey sikit ya. Rasa. Bukan faham, bukan tahu, ini dah biasa dah tuan-tuan. Rasa. Kerana hati ni ada rasa. Kadang-kadang rasa apa dalam hati ni? Rasa takut pada Allah, rasa harap pada Allah. Dalam banyak-banyak rasa, tuan-tuan kena rasa hidup ini hanya Allah yang membantu kita, yang menolong kita, yang mengurus perjalanan hidup kita. Sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan renung, duduk sekejap dalam bilik seorang-seorang, kalau boleh ambil wuduk dulu, solat hajat 2 rakaat, duduk sekejap, tuan-tuan zikir pada Allah, sebutlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian tuan-tuan berhenti sekejap, tuan-tuan renung sekejap dengan rasa, bukan dengan akal. Akal dah faham dah ya. Kalau akal tuan-tuan, akal saya, akal tuan-tuan, kalau dengan keadaan sekarang ni kita masih belum faham, bahaya saya dengan tuan-tuan. Ada lagi yang belum faham tuan-tuan. Dah ya. Saya kurang faham Ustaz. Ya. Kenapa Tuhan ni kena esok? Sudah.
Kenapa kita hanya harus percaya dan yakin dengan dia, tidak dengan yang lain? Sudah. Kalau akal ini masih berfikir soal ini, maka kita terlalu amat terlewat tuan-tuan dalam perjalanan hidup bertuhan. Salah satu hidup ni, selain daripada tuan-tuan sedia maklum, hidup berekonomi, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, hidup ni hidup bertuhan. Jangan pernah merasai kita ni tuan-tuan tak ada Tuhan. Dan Tuhan tu ada nama. Dan nama Tuhan itu adalah hanyalah Allah. Tidak ada nama selain itu, ya, kecuali Allah. Apa Allah itu? Nama kepada dirinya. Yang lain itu Ar-Rahman Ar-Rahim, itu nama dia juga. Nama siapa? Nama Allah. Tapi nama yang menunjukkan sifat. Ar-Rahman nama dia, tapi sifatnya pemurah. Ar-Rahim namanya, tetapi menunjukkan sifat penyayang. Sifat siapa? Sifat Tuhan yang nama Allah itu. Dan Allah itu nama kepada khusus, yang satu-satunya Tuhan, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau nak diberi nama itu kepada yang lain, tak, kerana yang lain itu bukan Tuhan. Alhamdulillah khutbah semalam, hari Jumaat sebut. Alhamdulillah Selangor ni, alhamdulillah lah tuan-tuan sekalian. Ya, kita syukur juga duduk di Selangor ni. Ya, kerana salah satu daripada yang orang panggil apa, fatwa sudah ada 2010 yang tuan-tuan dengar dalam khutbah tu. Tuanku Sultan pun dengan tegas bahawa Allah ini hanya untuk Allah ini, kalau kita kadang-kadang takut, tuan-tuan saya sebut ni takut tersalah cakap. Allah ni hanya untuk orang Islam yang percaya kepada Allah. Walaupun dari sudut perbahasan ilmiahnya, Allah ni Tuhan kepada semua. Sama ada dia beriman atau tidak beriman pada Allah, Tuhan dia hanyalah Allah. Kerana tak ada Tuhan selain Allah. Tuhan alam ini Allah. Di alam barzakh kita pergi, Tuhannya Allah. Di akhirat kita pergi, hanyalah Allah. Di dunia kita berada, Tuhan hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalau dari satu sudut yang lain, kalau ada pihak lain yang ingin menggunakan nama Allah tetapi dengan makna yang benar, maka betul, boleh. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau kita tanya soalan, adakah orang selain orang Islam yang beriman pada Allah menggunakan Allah dengan benar? Ada? Tak mungkin. Kerana dia sendiri sudah tidak beriman kepada Allah. Dia sendiri telah menduakan dan mentigakan Tuhan. Mana mungkin tuan-tuan sekalian yang sudah ada 3 Tuhan ini ingin menggunakan Allah dengan makna yang satu, sedangkan Tuhan dia selama ini adalah 3, ataupun satu yang di dalamnya ada 3. Tapi khutbah hari ini jelas tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan simpan teks, tuan-tuan baca berkali-kali. Itulah hakikatnya. Sebab tu ada satu, tuan-tuan dengar tak ayat Quran tu? Siapa-siapa yang membenarkan pihak lain yang menggunakan nama Allah dengan cara yang tidak benar, dan kita yakin dia guna dengan cara yang tidak benar, kerana selama ini pun dia tidak pernah menggunakan dengan cara yang benar, kerana dia telah mentigakan, dia telah menduakan Tuhan. Kalau kita benarkan dia, boleh jatuh kufur diri kita. Tengok baru ni khutbah ada apa dia panggil, ada tidur dah sikit-sikit terlelap. Okey khutbah baru ni ketelap sikit, terlelap tuan-tuan tak tahu. Tapi jelas, fatwanya jelas. Fatwa sudah ada. 2010 maknanya 13 tahun yang lalu. Sudah difatwa bahawa tak boleh diberi keizinan kepada selain daripada agama Islam untuk menggunakan. Saya dulu tuan-tuan sekalian ada nak buat kajian dalam sangat, tak adalah, sedikit kajian saya buat. Dia ada beberapa istilah yang kalau kita boleh bezakan sikitlah supaya kita makin jelas kalau anak-anak kita bertanya. Kadang-kadang remaja sekarang ni ataupun anak-anak sekarang ni dia bijak tuan-tuan sekalian, kerana maklumat dia banyak terdedah. Saya belajar ada, sebagai tuan-tuan dah sudah masuk, saya ada belajar ni, masih belajar lagi. Jadi kita tanya, ada seorang prof, kita tanya, kenapa kaedah belajar ni kita kena buat assignment? Dia bagi tajuk kat kita buat assignment, kita bentang. Ya, kita bentang. Kemudian profesor ke doktor ke apa, pensyarah ke apa tuan-tuan, dia komen sikit-sikit. Dia tak komen banyak. Sedangkan kita nak ilmu daripada dia. Kalau kita duduk dengan alim ulama ni tuan-tuan, makin tinggi alim itu, makin tinggi ulama itu, kita duduk dengan ayat dia je. Kenapa? Kerana kita tak mampu mencapai tahap pemahaman dan pemikiran seumpama dia. Tapi lain, dunia pengajian yang ada ni lain tuan-tuan sekalian. Kejap assignment, kejap jurnal, kejap kita buat jurnal, kita bentang jurnal. Okey tak? Nak bagi tahu dia bahawa, dia kata bukan apa, dia kata sekarang ni, dia kata kita kena bijak dalam mengajar. Pelajar-pelajar yang ada sekarang ni tuan-tuan, ni semua ada dalam ni. Jadi kalau kita silap mengajar, naya kita kata. Baik kita dengar yang dia, kita komen sikit-sikit aja.
Boleh tuan-tuan sekalian. Jadi kita hari ni sebab tu tak boleh cakap banyak sangat tuan-tuan. Sebab mungkin ada orang lebih halim pada kita. Kenapa? Dia ada ni. Syekh Google Al-Interneti ni. Syekh Google Al-Interneti ni, dia masa ada internet aja dia alim. Tak ada internet, habislah dia tuan-tuan. Satu lagi dia duduk dekat telefon, masa ada bateri, alim lah dia. Kalau tak ada bateri, tak alim dia tuan-tuan. Tak apa, saya nak beritahu sedikitnya bahawa ada sedikit kajian masa saya buat tu. Antara perkataan sebut, kemudian guna dengan makna yang betul, mempergunakan. Ada 3. Sebut boleh tak sebut? Semua boleh sebut. Orang non-Muslim pun dia boleh dia nak sebut Allah. Boleh tak sebut dia sebut? Boleh. Ya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, saya pergi memancing. Lama dah ni tuan-tuan. Tapi salah seorang daripada yang pergi memancing sekali dengan saya tu, saya pun orang ajak juga lah. Pergi ke Pulau Sembilan tak silapnya, di Perak. Ada seorang tu ada non-Muslim, Cina, Kristian. Bukan. Saya tak ingat tuan-tuan. Kristian ke Buddha. Tapi dia ni suka berkawan dengan seorang haji. Seorang haji tu suka. Jadi bila mana begitu tengah memancing ni, saya lambat sikit dapat tuan-tuan, lambat dapat. Dia pun datang kat saya. Dia kata, "Ustaz dah dapat?" Saya kata, "Belum." "Oh, kejap gini. Ustaz, tarik balik pancing tu, saya nak tengok perambut." Tuan-tuan tahu perambut dia ya? Pernah memancing tak tuan-tuan? Pernah ya? Ke mancing kat pasar je. Itu lagi cepat lah. Dia rupa-rupanya perambut ni kita kena tengok kedalaman air. Ya, kalau air tu dalam, maka perambut tu kurang-kurangnya dengan 2 hasta. Perambut saja daripada tali asar tu. Tak apalah. Dia angkat balik, dia kata biar saya buat. Kemudian bila saya buat, dia pun kata, "Okey Ustaz." Dia kata apa tuan-tuan? "Ni Ustaz ni, perambut ni Ustaz pakai yang ni, insya-Allah dapat ikan." Saya kata, dia Raymond. You cakap insya-Allah Raymond. Yalah Ustaz, betul lah ya. Okey, betul lah. Betul lah tuan-tuan sekalian. Dah insya-Allah dapat ikan. Jadi kita nak kata, you jangan cakap macam tu lah. Itu untuk orang Islam. Tak boleh lah kalau dia sekadar sebut insya-Allah. Lagipun apa yang dia sebut tu betul. Contoh bila mana turun hujan, ada non-Muslim ada dengan kita turun hujan. Oh, dia kata alhamdulillah hujan turun. Betul tak tuan-tuan? Kita, you jangan cakap alhamdulillah. Tak boleh. Dia sebut, okey lah, dia sebut. Dan pada makna yang dia sebut tu betul tak? Betul. Okey lah. Kemudian pula tuan-tuan sekalian, bila mana duduk sekejap, betul dengan perambut dia tu, duduk sekejap tuan-tuan sekalian, boleh ikan. Dia bercakap apa? Oh, alhamdulillah Ustaz dah dapat ikan. Alhamdulillah. Raymond nama dia. Kristian biasanya kan. Raymond. Okey, tak ada apa, sekadar sebut. Tapi persoalan sekarang ni ialah nak guna. Nak guna nama tu. Untuk apa digunakan? Untuk diterjemahkan dengan perkataan yang sebelum ni digunakan God. Okey, guna. Maka boleh tak guna? Kalau dengan makna yang tepat, untuk penggunaan harian, guna ni banyak tu. Penggunaan harian dengan makna yang tepat, maka boleh lah. Okey, you nak guna Allah ni, apa makna dia? Adakah dengan Tuhan yang esok, Tuhan yang tunggal? Ya. Okey, boleh guna dengan kehidupan harian. Tapi persoalan sekarang untuk menggunakannya pada terjemahan. Mengguna atau mempergunakan dengan terjemahan. Maka ketika itu tuan-tuan sekalian, fatwa mengatakan dengan makna yang selain daripada Allah yang tunggal, maka tidak dibenarkan. Karena sudah tentulah ianya menggunakan dengan yang tidak tepat, yang tidak benar. Itu sedikitlah tuan-tuan sekalian berkaitan dengan penghayatan saya dengan tuan-tuan dalam hati saya dan hati tuan-tuan. Rasa dalam diri kita hanya Allah. Dialah Tuhan. Selain itu bukan. Kerana nak jadi Tuhan ni, dia kena ada sifat ketuhanan. Sebagaimana nak jadi manusia, dia kena ada sifat kemanusiaan. Sebagaimana nak jadi binatang, bukan nak jadi binatang lah tuan-tuan. Sebagaimana binatang tu dia jadi binatang, salah pula kalau nak jadi binatang. Sebagaimana binatang tu dia jadi binatang, dia ada kena ada sifat kebinatangan. Betul ya? Tuan-tuan kalau nak beli lembu ni dah dekat anak ni, dah dekat anak-anak korban ni, tuan-tuan kena ada tengok, ini lembu ni ada sifat kelembuan. Betul? Betul ya? Sifat kelembuan. Ni tengok-tengok. Ni lembu tapi ada sifat apa? Keanjingan apa? Ni fiqh ni bahas ni tuan-tuan. Kan bagaimana kalau kambing dia buat hubungan dengan anjing? Apa hukum kambing tu? Makna sampai ke tahap itu. Sebab tu kalau syaitan, dia tak layak jadi syaitan, dia kena ada sifat kesyaitanan.
Apa makna syaitan? Syaitan ni tuan-tuan daripada perkataan Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran li Imam Al-Qurtubi. Dia kata apa? Syaitan ni daripada perkataan syaitana. Syaitana ni tukar kepada yashtunu, keluar satu kata terbit syaitana. Apa makna syaitan? Sejenis makhluk, satu benda baik pun dia tak buat. Itu baru boleh jadi syaitan. Kalau kejap baik, kejap jahat, tu lambat lagi. Minta maaf tuan-tuan ya. Saya lambat lagi nak jadi syaitan, lambat lagi. Dia kena semua jahat, pagi, petang, siang, malam, tuan-tuan sekalian, semua dia jahat. Itu syaitan. Sebab tu kalau ada waliyazubillah, kalau ada kata Imam Qurtubi sejenis binatang, jahat aja kerja binatang ni. Sejenis manusia, apa? Jahat saja kerja dia, tak baik. Ini bukan lagi manusia, dia sudah bertukar menjadi syaitan. Sebab tu syaitan ni minal jinnati wan nas. Jin pun ada jadi syaitan. Kenapa? Kerana dia sudah bersifat dengan kesyaitanan. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan ialah Tuhan kena ada sifat ketuhanan. Salah satu sifat Tuhan ialah hayyul la yamut. Hidup, maha hidup dan tak akan mati-mati. Kalau hidup kemudian dah tak ada dah sekarang dah mati, itu bukan Tuhan. Tuhan apa mati? Tuhan tu yang menghidupkan, tiba-tiba dia mati. Habis yang hidup ni hidup dengan siapa? Nah, begitulah tuan-tuan sekalian. Oh, masa okey lagi ke? Okey. Pukul 7 boleh lah ya. Pukul 7 boleh tuan-tuan. Kena awal sikit. 7 dah ya. Pukul 8. 8 tak boleh tuan-tuan. Dia mengaji ni tak boleh banyak sangat. Mengaji tuan-tuan sekalian tak boleh banyak. Maksud saya bukan nak tahan orang mengaji, tak ada. Mengaji sikit-sikit janji faham. Kemudian amal banyak. Amal tu nak kena banyak. Baik, ada pun penghayatan terhadap tauhid dan iman ini bertambah-tambah dan saling diperbaharui disebabkan pengenalan kita tentang diri dan alam ini semakin bertambah. Baik, perkataan tadi fatujaddidu dalam terjemahan kat dalam buku saya ni, dia tulis kamu hendaklah menambah. Tapi bahasa asal tujaddid ni yang tuan-tuan mujaddid, tajdid, memperbaharui. Kenapa? Kerana tambah-tambah dalam dunia hari ini tuan-tuan. Dunia hari ini dia panggil apa, dengan teknologi yang ada ni, perkembangan ilmu semakin berkembang. Dan kita tengok apa? Sekarang tuan-tuan, saya suka tengok kalau apa ni, kadang-kadang kajian apa ilmu astronomi ni, ada video-video YouTube. Akhir sekali dia tunjuk gambar bumi yang kita duduk ni dibanding dengan planet-planet yang lain. Tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya besar pasir aja bumi ni di alam semesta yang ada ni. Kalau bumi besar pasir, saya dengan tuan-tuan dalam bumi ni besar apa ya? Terlalu amat kerdil. Tuan-tuan, dalam laut tu ada apa? Ada gunung berapi. Kita tak terjangkau dalam pemikiran kita. Dalam laut ada gunungnya gunung berapi. Tuan-tuan boleh bayang tak? Apa maksudnya? Inilah keagungan, kekuasaan, kehebatan, kesempurnaan Allah yang mencipta kita. Maka tidak bertambahkah rasa gerun, rasa takut, rasa gementar di saat kita nak menghadap Allah. Di saat sekali tiap-tiap kali azan kita ambil wudu, tujuan apa azan itu? Untuk menyeru kita membesarkan Tuhan dan merasa diri terlalu kerdil. Ada rasa tak tuan-tuan setiap kali tuan-tuan datang masjid? Hari ini dengan besok, dengan lusa, ada rasa beza tak? Makin tuan-tuan datang, makin rasa besar Allah. Dan dalam masa yang sama rasa kerdil diri tuan-tuan. Makin tuan-tuan datang, tuan-tuan makin rasa kayanya Allah. Makin miskin dan fakirnya kita. Makin tuan-tuan datang tiap-tiap hari tu, 5 waktu tu, makin bertambah rasa gerun, rasa takut, rasa segala-galanya. Ni kita ni tuan-tuan bila mana masa nak menghadap Allah, tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan akan duduk sorang-sorang dalam kubur. Tuan-tuan akan rasa apa? Ketika itu yang boleh tolong tuan-tuan hanya Allah. Malaikat dia tunggu pukul je tuan-tuan kita ni. Malaikat ni dia datang, dia tanya 5 soalan. Walaupun 5 soalan semua dah tahu dan dengan soalan dan jawapannya. Tuan-tuan sekalian, kita tak boleh bagi, subhanallah. Periksa ni, mana ada periksa satu exam yang kita masuk peringkat mana pun, hatta darjah sekolah darjah 1 pun tuan-tuan. Tuan-tuan pernah jumpa anak tuan-tuan dapat soalan bocor dan jawapan yang sudah siap. Kenapa Allah buat kita macam tu? Kerana Allah tak nak kita tak ada alasan lagi. Kalau kita tak boleh jawab, kamu dah dapat soalan. Soalan tu untuk siapa pun, untuk ustaz pun samalah tuan-tuan. Ya. Ke ustaz ada soalan tambahan? Tak ada lah ya. Kok Tuan Nazir ataupun pengurus masjid. Pengurus masjid ni sepatutnya kena ada soalan tambahan kat dia ya. Ya ke tuan-tuan?
Ni prof-prof yang ada ini. Mesti soalan dia, kita orang awam, soalannya 5, takkan dia pun 5 juga. Tapi adilnya Allah, tak kira kita ni siapa, mati soalan dia 5. Dan soalan tu pula dah ada jawapannya siap dah tuan-tuan. Ada apa? Dia panggil apa ya? Skema. Soalan tu skema macam ni je jawab dia. Tak ada lain-lain. Tak ada ustaz jawab macam ni, ulama jawab macam ni, profesional jawab macam ni. Tak ada. Semua kita ni satu ni. Kalau tak boleh jawab juga memanglah tuan-tuan, kalau kita fikir dengan akal kita, soalannya dah bocor, dah dengan siap jawapan, dah hafal dah hafal. Ke baru nak hafal. Tiba-tiba malaikat tanya tak boleh jawab juga, memang layak kena pukul dah tuan-tuan. Wal iyazubillah kalau sebenarnya bahasa bercakapnya. Dan malaikat tak ada tolak ansur kata itu. Ya, minta maaf lah malaikat. Ya. Orang apa? Tangguhlah sikit masanya. Tak ada tuan-tuan. Tak boleh jawab, dia pukul. Kata ulama, sekali dia pukul dengan satu soalan tu tak boleh jawab, dia pukul 70 hasta masuk ke dalam tanah kita. Ya, remuk jasad kita dipukul. Subhanallah. Dan kalau kita baca dalam Quran, tuan-tuan sekalian, orang non-muslim ni sebenarnya malaikat datang pukul masa dia tengah nazak tu lagi. Dia duduk meniara, dia duduk terlentang, malaikat pukul pam. Dia menggelupur, dia meniara, malaikat pukul pam. Masa dia nak nazak. Dalam kubur tak ada cerita. Tapi tidak kita, tuan-tuan sekalian. Tapi kita dimasuk dalam kubur, ditanya soalan. Maka kata itu kena pukul. Siapa yang boleh selamatkan kita? Hanya Allah. Itulah tauhid. Sebab tu kita kena terapkan dan hayati sekarang ni, dalam hidup sekarang ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bergantung dengan sesiapa. Ya. Minta tolong boleh. Bergantung. Dia lain. Isteri-isteri yang ada ni, puan-puan jangan bergantung dengan suami. Ya. Sebab suami akan meninggalkan puan-puan, sama ada di dunia yang masih hidup ataupun meninggal dunia. Sama juga kita. Tuan-tuan sekarang ni macam kita umur yang macam ni kan. Kita gantung pada siapa ni rasa-rasa? Anak lah ya. Kau gantung kat siapa? Ayah ni dah tua dah. Ayah harap kat engkau je lah. Tengok. Mesti kita cakap, saya sama lah tuan-tuan, kita sama lah. Ya, papa dah letih dah penat dah. Yang okeylah, uruslah semua sekali ni. Papa bagi kat kamu je lah. Ni papa harap ni ya. Ni papa sangat-sangat. Mana kita tekan. Boleh tak ada masalah, tapi hati Allah. Kerana berapa ramai anak tuan-tuan dia mengecewakan pengharapan ibu dan ayah dia. Berapa ramai suami yang kecewakan harapan dan pergantungan isteri dia. Berapa ramai juga isteri-isteri yang mengecewakan suami. Betul tuan ya? Betul ke? Ada ke? Ada. Ya, berapa ramai ayah-ayah yang kecewa dengan anak-anak dia. Kenapa? Mungkin silap sedikit saya dengan tuan-tuan, kita cakap apa yang kita cakap pada anak kita, dan itulah ada yang di hati kita. Sepatutnya kita cakap, kita kena cakap. Ini wasiat papa, ini wasiat mama, ini wasiat ayah ni. Ya, begini. Nanti ayah dah lanjut usia, dah tenat atau dah sakit. Ayah harap kat kamu begini. Tapi hati ni tuan-tuan, hanya Allah yang boleh bantu kita dan bantu anak kita. Itulah tauhid. Selain itu syirik. Sama ada syirik itu bukan syirik yang besar ni tuan-tuan, kita sedang bincang ni. Ya, kenapa saya syirik? Syirik yang besar tu syirik yang sembah berhala. Itu tak, kita ni syirik yang tersembunyi, yang terselit dalam hati kita tanpa kita sedar bahawa kita sedang bergantung dengan selain Allah. Sedangkan baca Quran, Allahus Samad. Sebab tu dalam banyak-banyak perkataan ulama bahas, tuan-tuan boleh bacalah bila-bila masuk. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dia adalah Allah. Siapa dia? Tuhan yang esa. Selepas ahad itu disebut Allah lagi sekali. Allah. Siapa dia? As-Samad, tempat bergantung. Kenapa dalam banyak-banyak perkara tentang esa, ayat kedua cerita pasal pergantungan? Kenapa tidak cerita pasal dia satu-satunya yang berkuasa, dia satu-satunya? Tidak. Kenapa dalam banyak-banyak itu katanya As-Samad? Kenapa? Karena orang ni nak tahu dia mengesakan Allah atau tidak, dia hanya gantung diri dan hidup dunia akhirat hanya untuk Allah. Itu tauhid. Yang tu tuan-tuan bukan akal ni, rasa. Kalau tak ada, tuan-tuan kena minta dengan Allah. Ya, solat hajat 2 rakaat. Tuan-tuan kadang-kadang saya dengan tuan-tuan sama lah kita, ya lebih kurang lah sama. Jarang kita terfikir nak solat hajat nak minta tauhid. Tuan-tuan pernah tak setakat ni solat hajat 2 rakaat, apa hajat tuan?
Saya nak suruh Allah letak dalam hati saya penghayatan tentang tauhid kepada Allah. Oh, itu aja hajat dia, itu aja. Tuan-tuan pernah tak jemput imam-imam kat masjid, buat kenduri sikit kat rumah, apa ni? Nak solat hajat. Budak bisik dah sikit pada imam tu kan. Hajat apa ni tuan? Hajat supaya Allah tambah iman dalam hati saya. Rasa terkejut imam tu. Oh, ingat ke hajat anak nak apa? Nak kahwin. Ingat ke hajat nak pergi Mekah. Ingat ke hajat nak pindah rumah baru. Betul ya? Ada lagi hajat lain. Hajat saya tuan imam, ataupun tuan ambil mic kan jemaah ni. Tuan-tuan, saya hari ni insya-Allah kat luar tu saya ada sponsor sikit makanan. Tu tak apalah, bukan nak cerita yang tu, cuma saya ada hajat, kalau boleh tuan-tuan tolong ya. Ya imam pimpin tolong solat hajat. Solat hajat apa tuan? Saya kalau boleh tolonglah doa pada Allah supaya saya mati dalam keadaan bertauhid dan beriman dan bertakwa pada Allah. Tuan-tuan pernah? Itulah hajat saya. Pernah tak? Tak terfikir saya dengan tuan-tuan, samalah kita. Maka tuan-tuan kena ada balik akhirat. Balik akhirat dah lewat dah tuan-tuan. Minta maaf, tersasu dah saya. Tuan-tuan, balik rumah nanti saya harap Allah Ta'ala gerakkan hati kita, tuan-tuan sekalian, hati anak isteri kita, duduk seorang-seorang solat hajat, minta mati dekat beriman. Kadang besok hari solat hajat supaya Allah letak kita di syurga. Kerana hajat kita mesti nak masuk syurga. Tuan-tuan ada hajat lain balik akhirat? Tak ada lah ya. Takut ada hajat lain. Hajat lain akhirat, hajat apa? Yang paling besar hajat dia Allah redha dengan kita, Allah rahmati kita, Allah bawa kita ke syurga. Itulah hajat kita. Dan di sana kan ada solat yang namakan solat hajat. Walaupun berbahasanya panjang, tidak disebut secara nyata, tapi Nabi kata kalau kamu ingin sesuatu, kami ambil wuduk 2 rakaat kemudian sambung solat, itu solat hajat lah. Lepas tu para alim ulama tuan-tuan, dia solat hajat. Kita pun di sini, ya, kalau kita panggil Datuk Mufti kita pun dia akan bersama dengan kita untuk solat hajat. Ya, tak ada lah Datuk Mufti kata tak boleh ni solat hajat ni. Nabi tak pernah solat hajat ni. Tuan-tuan, maknanya benda tu ada dalam kehidupan kita orang Islam. Maka solatlah tuan-tuan. Kalau tak solat hajat pun, tuan-tuan solat biasa duha dan sebagainya, tapi doa apa? Hajat aku ya Allah, setelah aku solat ni ya Allah, Engkau tolongkan letakkan rasa dalam hati aku ya Allah. Hati aku ni banyak dah rasa. Tuan-tuan sekarang ni tambah-tambah, yang makin bertambah homo ni kan. Banyak rasa ya. Kita tak rasa apa-apa juga ni. Rasa dekat, ya Allah dekat dah aku ni. Rasa ya? Ke rasa lambat lagi? Rasa ya Allah, aku tak tahulah apa sebenarnya dalam hati aku ni ya Allah. Tolonglah letak dalam rasa dalam hati aku ni, rasa harap sungguh-sungguh padamu ya Allah. Ya, kerana aku rasa akhir-akhir ni tak ada tempat yang paling kena aku berharap hanya kepadamu ya Allah. Ya, tuan-tuan rasa, kita akan rasa tuan-tuan, rasa kecewa dah pernah. Ya, rasa marah dah pernah. Rasa macam-macam dalam hati kita ni dah pernah. Maka akhir-akhir ni rasa berharap kepada Allah biar makin bertambah. Iaitu rasa bertauhid. Okey, saya tambah sikit di sini tuan-tuan, ni ada 2-3 minit lagi. Di sini dan pernyataan sebelum menunjukkan ada keserasian antara ikhlas dan tauhid. Di sana ada satu perbahasan. Surah yang kita baca ni tuan-tuan, surah yang kita baca suratul Ikhlas. Tapi bila mana kita baca surah Ikhlas tu, dia tak ada perkataan ikhlas. Yang dia ada perkataan ahad. Ahad itu merujuk kepada tauhid, bukan kepada ikhlas. Jadi ulama sebut sedikit di sininya ialah di sini dan pernyataan sebelumnya menunjukkan ada keserasian antara ikhlas dengan tauhid. Ya, akhlasta dengan wahadta. Ada perkataan sebelum tu yang kita baca. Di mana ikhlas membawa kepada kasyaf. Apa makna kasyaf? Singkapan pada pandangan mata hati. Dan tauhid qalbi ini pula membawa kepada penerangan dan penjelasan, iaitu al-bayan tentang hakikat yang telah disingkapkan. Jadi apa hubungan surah Ikhlas dengan bahasan tauhid? Ikhlas ni tuan-tuan iaitu dia panggil apa? Khalis. Suci bersih. Ya, suci bersih. Maka bila mana hati kita suci, hati kita bersih, hati kita akan disingkapkan, dipanggil kasyaf. Apa makna singkap? Kita nak kata apa tuan-tuan? Dibuka lah. Diselak, dibuka. Apa makna? Bila mana dibuka, maka nampak sesuatu. Apa yang nampaknya? Nampaknya tentang hakikat ketauhidan Allah. Ya, kan dia gini tuan-tuan, saya ulang balik yang apa yang saya pernah sebut pada tuan-tuan. Kalau kita tengok dengan mata ni, ialah saya nampak tuan-tuan, tuan-tuan nampak saya. Itu tengok dengan mata. Tapi kalau kita pandang dengan akal, ya,
Betapa saya memikir, kata tuan-tuan memikir kata saja bahawa siapa tuan-tuan? Makhluk ciptaan Allah. Dia dah mula berfikir. Tapi bila mana kita menyaksi dengan hati, saya menyaksikan tuan-tuan menyaksikan saya, atau kita menyaksikan sesama kita, dan kita menyaksikan alam ini dengan hati kita, maka di saat itu terbit ada satu aja rasa, hebatnya Allah, agungnya Allah, sempurnanya Allah, penerangan, penjelasan terhadap Allah. Kenapa? Di saat hati kita hanya Allah, ikhlas, khalis, suci, bersih, hanya Allah. Yang menjadi persoalan hati saya, hati tuan-tuan tak nampak keagungan, kebesaran yang ada depan mata kita. Diri kita sendiri ni tuan-tuan, bukti keagungan Tuhan. Diri kita ni bukti kewujudan Tuhan. Diri kita ni bukti kesempurnaan Tuhan. Jangan tengok yang lain. Ada orang kata, Ustaz, apa bukti? Apa bukti kewujudan Tuhan? Diri kita lah. Sebab tu Allah kata dalam Quran, wa fi anfusikum, pada dirimu, afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat dan berfikir? Dirimu tu. Maka duduk depan cermin tuan-tuan, jangan sekadar tengok muka kita saja untuk kita letak bedak-bedak kalau orang perempuan. Ya. Jangan duduk depan cermin sekadar nak trim apa? Trim apa ni? Misai. Oh dah. Subhanallah. Tak nampakkah di sebalik misai, di sebalik kening, di sebalik bulu mata, di sebalik kelipan mata, di sebalik hembusan nafas? Tak nampak lah. Sebab tu kenapa Allah nak sangat kita ikhlas, solat ikhlas, derma ikhlas, pergi buat apa pun ikhlas. Kerana dengan ikhlas tu dia akan tersingkap sesuatu yang kita tak akan memahami kalau tidak tersingkapnya sesuatu itu, iaitu semuanya ini tentang Allah. Semuanya ini kita lihat ni adalah tentang Allah, bukan tentang alam. Ni ada yang dipanggil apa? Pencinta alam ni. Dia sebenarnya cinta bukan kepada alam, cinta kepada yang mencipta alam. Betapa indahnya alam ni kita boleh pandang dengan mata kita, dan boleh menenangkan akal kita, dan boleh merasa kelapangan di hati kita. Dengan alam ini, siapa yang cipta? Allah. Sebenarnya bukan alam ini yang menenangkan kita. Yang menenangkan kita adalah pencipta itu, iaitu Allah. Kenapa? Kerana yang ada di sekadar wasilah perantara yang membawa kita kepada dia. Tapi kalau hati kita tidak melihat dia, maka selama mana kita hanya terhenti kepada sebatang pokok, indahnya pokok ni, mati kat situ aje lah. Bukan mati itu tuan-tuan. Mana ni? Okey, habis itu, habis itu. Sedapnya durian. Ni musim durian pula ni ya. Habis 3 biji tuan-tuan, sepatah alhamdulillah pun tak keluar. Kenapa? Kerana sekadar terhenti pada durian itu. Pergi tepi pantai, ya Allah, cantiknya pantai. Habis, itu aje lah. Lepas tu mandi ya, mandi tu atau penat-penat naik, makan je lah. Tak ada apa-apa. Tapi bagi orang yang ikhlas hati dia, segala-gala adalah Allah. Apa makna ikhlas? Segala-gala adalah Allah, untuk Allah, dari Allah, kepada Allah, semuanya. Maka hati dia akan terbit satu rasa bahawa di sana ada Tuhan yang mencipta. Di sana ada Tuhan yang menghidupkan. Di sana ada Tuhan yang mencipta. Di sana ada Tuhan yang menyempurnakan segala sistem berjalannya alam ini, dan Tuhan itu hanyalah Allah. Okey dah tuan-tuan, setakat tu dahulu wallahu alam. Kita sambung akan datang nanti pula. Ada soalan ke tuan-tuan? Kalau kira-kira masa dah habis dah. Ada soalan? Kalau ada. Saya sebenarnya kalau mengajar tauhid ni, saya buka mana-mana tempat saya pergi, saya kata tuan-tuan, kalau masa saya mengajar tauhid ni, tuan-tuan nak mencelah bila-bila masa pun silakan. Tuan-tuan nak tanya soalan apa pun, tuan-tuan silakan tanya. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, saya tangguh dulu, saya rujuk balik. Kalau rujuk pun tak boleh tuan-tuan, maknanya kena mengaji lagi lah. Itulah ilmu. Ilmu ni tuan-tuan tak pernah habis. Tambah-tambah ilmu mengenal Allah. Kerana Allah itu tak ada batas. Kalau orang sudah mendakwa dia pakar dalam ilmu tauhid, ini masalah dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya lah pakar dalam bidang ni. Memang masalah orang ini tuan-tuan. Tak ada orang yang pakar. Kenapa? Kerana bila mana orang tu yang bolehlah, kalau kita nak guna yang paling pakar dalam bab ni, siapa ni? Seorang yang bergelar Al-Arif Billah. Orang yang mengenal Allah. Tapi di saat orang itu sudah sampai kepada makam mengenal Allah, dia akan pergi ke atas yang tanpa batas. Sebab tu wali-wali ni dia ada makam dia. Dia bukan wali ni sama tak? Ada wali makam. Kenapa? Kerana tahap makrifah dia pada Allah makin meningkat. Maksudnya tak ada kesudahan. Sebab tu tak ada orang boleh mendakwa dia lah paling alim dan dia paling benar
dalam mengenal Tuhan. Kaedah mesti ada lah. Ya, nak kenal Tuhan bukan kata dia ni. Sebab tu kata duduk bertengkar. Saya pun sampai sekarang saya tak faham ada orang duduk bertengkar tentang Tuhan. Pihak ni kata dia lebih kenal Tuhan dan lebih benar. Pihak ni kata dia lebih kenal Tuhan dan lebih benar. Kemudian dia bergaduh dua ni. Kalau yang kenal Tuhan tuan-tuan, dia tak ada masa untuk dia bergaduh. Orang yang sudah kenal Tuhan tak ada masa untuk bergaduh dengan orang lain. Dia hanya dengan Tuhan. Macam wali-wali Allah ni tuan-tuan, kalau dia jadi wali, dia tak ada masa dah dengan kita. Dia duduk tuan-tuan sekian diam-diam bucu-bucu ni dia dengan Allah. Dia lebih seronok dengan Allah daripada duduk sembang dengan kita. Daripada duduk debat sana, debat sini, debat sana, debat sini, akhir sekali itu aja lah. Lepas tu mengaku dia lah paling kenal Tuhan. Tak ada tuan-tuan. Sama juga ada satu golongan, dia kata dia kenal Tuhan, akhir sekali solat jemaah kat masjid pun tak nampak 5 waktu. Ni dia ke dia kenal Tuhan ni tuan-tuan. Okeylah, setakat tu dululah tuan-tuan, dah lebih masa dah, minta maaf tuan-tuan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuha arifin ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi alamin. Tuan-tuan, saya nak ambil 1 minit. Haji saya dapat tengok dalam FB juga. Haji Fadil dia sakit dia. Ya. Jadi saya nak minta izin nak baca doa sikit untuk beliau tuan-tuan sekalian. Mungkin saya tak sempat. Kita baca khusus untuk beliau Tuan Haji Fadil insya-Allah tuan-tuan. Dan sesiapa saja yang sakit insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anzil alaina ya Allah, khususan ala Haji Fadil ya Allah, dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hadhihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau turunkanlah kepada kami ya Allah, dan secara khususnya kepada Tuan Haji Fadil ya Allah, kesembuhan daripada kesembuhan-Mu ya Allah, penawar daripada penawar-Mu ya Allah, ubatan daripada ubatanmu ya Allah, rahmat daripada rahmat-Mu ya Allah, keberkatan daripada keberkatan-Mu ya Allah, sehingga menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kami dan kepada diri kami ya Allah, dan khususnya kepada Tuan Haji Fadil ya Allah. Fatabra ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah. Allah mashfi mardahu ya Allah wa sahih ajsadahu ya arhamar rahimin. Allahumma innahum sa'aluna ma laysa indana wa huwa indaka katsirun ya Wahhab, fahab lahu shifaan ya Wahhab, fahab lahu rahmatan ya Wahhab, fahab lahu dawaan wa barakatan min indika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allah